santai-santai dengan family petang-petang. Buah-buahan ni tak apa. Tu kita kenang balik bila kita makan buah-buahan kita dengan family. Untuk apa buah-buahan ni? Alat sembang je, untuk panjangkan sembang. Kalau tak ada buah-buahan, sebab itu saya cerita pasal keduri tadi tu, ataupun orang datang rumah tadi tu, bila ada makanan, sembang panjang tak? Sembang kan panjang. Bila ada kat dalam syurga ni, buah-buahan ni untuk alat bantuan sembang je. Sebab dalam syurga ada ibadah ke? Anda kena solat ke dalam syurga? No, solat dalam syurga. Tak ada benda lain lah. Dekat dalam syurga, nikmat yang banyak tu kamu kena sembang je dengan syurga. Tu je tugas kamu dalam syurga. Kamu bersembang-sembang syurga. So nak panjangkan sembang, kena ada apa? Buah. Tu peranan buah dalam syurga. Sebab dalam syurga tak ada rasa lapar. Kita pun tak bernafsu nak makan makanan kat dunia, sebab kat syurga lebih best benda tu. Makanan buah dalam syurga tu lebih mengatasi rasa sedap chicken chop kat dunia. That's me. Okay? Dia sambung. So, satu lagi ayat ni dia menggambarkan kepada kita juga, kita ingat tak perkara yang kita buat kat dunia. Ni gambaran ataupun hint ataupun petanda. Kalau orang tanya pada kita, bila kita masuk dalam syurga, kita ingat tak kat family kita? Tak ingat. Masuk dalam syurga, kita ingat tak kat family kita, mak ayah kita, anak-anak kita? Ya, ingat. Sebab kita sibuk dengan kita punya amalan kita. Aku ni nak kena hisap lepas ni. Baik sibuk amalan diri kita sendiri, nak sibuk dengan yang buat apa. Kita ingat tak dekat ahli syurga kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kita ingat tak kat mereka? Ingat tak? Dalam syurga kita ingat tak kat dia? Siapa kata ingat kat tangan? Siapa kata tak ingat? Okey, jawapannya dekat ayat tu. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kita buat logik macam ni. Kalau nak rasa buah, kita boleh ingat. Rasa buah kecil itu. Rasa buah boleh ingat. Tak kalau mak ayah kita sayang, kita akan ingat. Kita akan ingat mereka dalam syurga. Kita ingat semua sekali kat dalam syurga. Anak-anak, mak ayah, suami kita, anak-anak kita, semua kita akan ingat. Sebab kalau rasa buah pun kita boleh ingat. Benda tu kecil je pun, rasa buah apple boleh ingat dekat dalam syurga. Tak kalau mak ayah kita sayang, isteri yang kita cintai, suami kita sayang, kita akan kita ingat dalam syurga. Ini tanda. Okey, teruskan. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhar. Ya terakhir untuk bagi tanda kat manusia. Wa lahum fiha azwajun mutahhar. Disediakan bagi kamu semua azwaj, means bidadari. Bidadari, pasangan-pasangan kamu, bidadara. Tapi tak cukup tu Allah bagi tahu disediakan bidadari je. Allah kata apa puan? Baca sikit. Azwajul mutahharah. Mereka diberi buah-buahan yang super, maknanya sama dekat dunia, sama je tapi lebih sedap. Okey, sambung. Dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Bukan isteri-isteri je, tapi suci. Mutahharah. Bukan sekadar isteri, pasangan-pasangan. Saya suka terjemahkan azwaj kepada pasangan-pasangan. Sebab mungkin muslimat bila dengar kata isteri-isteri, aku dah perempuan dah, perlu isteri apa? Kan? Sebab itu terjemah yang paling tepat, pasangan-pasangan. Kan? Anda semua, saya nak tanya, anda semua kaum muslimat bila masuk syurga, anda akan dapat apa? Kalau lelaki akan dapat bidadari. Tapi bukan bidadari je, bidadari ramai. Bidadari ramai. Anda seorang ke? Ramai juga macam lelaki ke? Anda mungkin akan kata Allah ni tak adil pada aku. Mana ayat dalam Quran cerita pasal pasangan untuk perempuan? Tak ada pun. Semua ni Allah bagi pasangan-pasangan, semua cerita pasal lelaki. Pasangan-pasangan disediakan untuk perempuan, satu benda pun tak ada dalam Quran. Anda akan pertikaikan Allah tak adil pada muslimat. Ya ke? Anda kata Allah tak adil ke? Dalam Quran tak cerita pun pasal pasangan untuk perempuan. Semua untuk bidadari itu semua untuk lelaki lagi. Orang lelaki yang beriman.
So ada ke tidak Allah? Ada tak Allah? Allah tak ada? What? Allah Maha Adil. Sebab itu Allah tak sebut dalam Quran. Sebab apa? Laki ni Allah dah tahu dah sifat dia. Dia akan mudah terpedaya, dia akan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran itu. Sebab itu Allah sebut. Sebab laki ni Allah kurangkan sedikit rasa malu. Faham tak? Allah nak bagi syurga pada perempuan, bagi mereka perempuan, kalau tinggi rasa malu dia, mudah jalan dia ke syurga. Sebab itu Allah nak jaga rasa malu muslimat ni, nak jaga rasa malunya perempuan. Allah tak cerita detail tentang bidadari anda dalam syurga. Soalan saya, berapa ramai yang semua akan dapat dalam syurga ni? Seorang ataupun sama macam lelaki, dapat ramai tu. Anda yang dah berkahwin, anda bercita-cita untuk dapat seorang, biarlah dapat suami kamu yang beriman dalam syurga lepas ni. Sebab kamu akan jadi ketua bidadari dekat dalam syurga. Kalau kamu berbakti pada suami dekat dunia ni dengan baik, dan suami redha kepada anda semua, makanya kamu dekat dalam syurga, dalam keadaan mereka lelaki ni dapat bidadari yang ramai, tapi kamu adalah bidadari, ketua bidadari. Sampai tahap kata ulama, dia kata apa? Dah jadi ketua, kalau kamu tak nak yang lain pun tak apa. Ketua. Dahsyat lah. Kamu jadi ketua bidadari, maka bercita-citalah untuk berkhidmat pada seorang, suami anda sendiri. Ustaz, saya kahwin 2. Macam mana? Saya nak berbakti pada seorang ke? Yang mana satu ni ada 2 orang ni untuk saya? Kalau lelaki, dia akan tanya juga, kalau kahwin 4, macam mana saya nak pilih siapa jadi ketua bidadari saya? Sebab lelaki, bila masuk syurga, Allah kurniakan seorang dia ketua bidadari dia. Kalau dia kahwin 4 sekalipun, seorang je dia pilih. Bukan dia pilih, Allah yang lantik. So Allah kata, Nabi ajar kita, ulama-ulama aku membahaskan, siapa yang paling beriman daripada kalangan 4 tu, dia lah jadi itu. Siapa yang paling mulia amalan dia, siapa yang paling baik pada kamu, dia lah akan jadi ketua bidadari dalam Malaysia. Sebab ketua bidadari seorang je, ketua takkan jadi 2, dia akan seorang je. So inilah syurga kamu sekalian, azwaj mutahharah. Allah kata, kurniakan pada kamu pasangan-pasangan yang tidak pernah disentuh. Tak pernah disentuh. Satu muda, dalam syurga ni semua orang muda. Sebab itu Nabi pernah jokes, ataupun Nabi pernah bergurau kan. Tahu kan cerita ni? Nabi pernah bergurau dengan ada seorang, nak kata makcik ke macam mana, ada orang tua, perempuan. Dia bertanya pada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, doa satu, dia minta doa pada Nabi, doakan dia masuk syurga. Dan dia minta, dia kata, adakah makcik ataupun adakah saya ni akan terkurang dalam syurga? Tiba-tiba Nabi jawab, kamu tak ada dalam syurga. Dia kata, orang tua tak masuk dalam syurga. Orang tua macam kamu, dia kata macam tu. Orang tua macam kamu takkan dapat masuk dalam syurga. Wish, kalau dengar macam tu, rasa pasrah kat hati, rasa hancur kat hati kan. Sedih tu. Nabi bergurau je. Nabi pun kata, sebab dalam syurga semua orang muda, kita semua akan jadi muda, tak ada orang tua dalam syurga. Subhanallah. Bila muda, tenaga tengah dahsyat, tenaga tengah baik, Allah kurniakan segenap segi tenaga dalam syurga pada kita. Tidak akan rasa kelelahan. Dan syurga tak akan rasa lelah. Kamu akan rasa best sebab menikmati syurga yang terlampau dahsyat yang amat dia. Okey? Wa hum fiha khalidun. Allah bagi tahu kamu kekal dalam tu. Dan syurga tu kekal selama-lamanya. Pernah fikir tak? Pernah tak orang fikir perkataan selama-lamanya? Saya kadang-kadang bila nak dapat motivasi fikir tentang syurga ni, cukup kita fikir perkataan selama-lamanya. Kat dunia ni kita beramal, dia akan ada berhenti dia. Dia akan ada noktah dia kat dunia kita beramal. Tapi dalam syurga ni semua nikmat, kita kerjakan nikmat je. Dapat nikmat pula tu bukannya kita cari nikmat, dapat nikmat. Dan dapat nikmat tu forever and ever. Forever and ever, sampai bila-bila. Kat dunia ni beramal akan ada full stop. Kita tahu akan ada full stop, akan ada mati. Tapi dalam syurga sampai bila-bila kamu dapat nikmat tu, diberikan nikmat sampai bila-bila. Fikirlah sendiri macam mana sampai bila-bila. Ada orang kata fikir sampai bila-bila boleh jadi gila. Sebab tak tahu lastnya bila. Dah bila-bila. Bila? Tak tahu. Non-stoppable.
Unlimited nikmat Allah bagi. Kita kat dunia ni nak internet yang unlimited je. Internet nak unlimited. Tapi syurga nikmat dia unlimited. You can ask anything. Lahum ma yadda. Okay, baik. Dah rasa best dengan syurga ni. Hello, anda semua kat dunia lagi tau. Dah rasa best tau. Ini baru ayat biasa-biasa. Nah, saya bagi pada anda semua. Ada masa banyak lagi. Oh, sikit lagi. Sempat tidak ni sekali lagi ni. Anda nak dengar tak? Kita cuba yang sebaik mungkin Surah Yasin. Saya tak cerita lagi surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannah al-yawm fi syughlin fakihun. Tak cerita lagi ayat ni. Syurga. Hum wa azwajuhum sambung. Fi zilalin alal ara'i muttaqi'un lahum fiha sambung fakihatun wa lahum ma yad'un. Atau yang seterusnya yang popular tu salamun qawlan min rabbir rahim. Cukup ambil 3 ayat ni. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'i muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ambil 3 ayat. Inna ashabal jannah al-yawm fi syughlin fakihun. Saya terjemahkan biasa untuk anda. Sesungguhnya ahli-ahli syurga al-yawm pada hari ini fi dalam keadaan syughul sibuk fakihun dengan nikmat-nikmat mereka. There's something tak dengan ini? Dah sebes tu. Sesungguhnya ahli syurga pada hari ini dalam keadaan sibuk mengerjakan nikmat-nikmat dalam syurga. Dah sebes tu. Dah sebes dah. Dahsyat hati anda semua sangat lembut. Mudah tersentuh dengan ayat yang bila terjemah biasa-biasa semua dah rasa tersentuh dah. Saya datangkan anda dengan bahasa baru. Bukan bahasa baru. Kita ikut terjemahan, ikut bahasa. Ikut bahasa ikut bahasa. Kalau ikut bahasa, bukan terjemahan yang kita baca tu. Kalau terjemah lughah by lughah, kalimah by kalimah, dia akan buat terjemahan yang berbeza. Inna betul sesungguhnya ashabul jannah, ahli syurga betul. Al-yawm pada hari ini pun betul. Fi syughlin dalam keadaan sibuk pun betul. Persoalan yang berlega-lega dalam pemikiran saya adalah kenapa fakihun maksudnya nikmat? Sedangkan fakihun dalam bahasa Arab means buah-buahan. Fawakih, buah-buahan. So kalau saya terjemahkan sesungguhnya ahli syurga pada hari ini, sesungguhnya ashabul jannah ahli syurga pada hari ini mereka sibuk dengan buah-buahan. Kalau terjemahan ikut bahasa. Sibuk dengan buah-buahan. Macam mana? Adakah sibuk mandi buah-buahan? Gitu. Buah-buahan durian tu pun sakit lah. Adakah sibuk mandi buah-buahan? Ataupun anda sibuk ada satu gunung buah-buahan kat belakang tu? Tak sebelik. Anda baca terjemahan sibuk dengan nikmat tu. Tapi fakihun maksudnya adalah buah-buahan. Sibuk dengan buah-buahan. Macam mana sibuk dengan buah-buahan? Sibuk makan buah. Siapa boleh terjemah untuk saya? Tahu maksud sibuk dengan buah-buahan? Ada yang jawapan? Okey, sebab tak ada masa, tak boleh nak teki sangat. Anda suka buah apa ya? Durian. Laju je jawab tu. Tempoyak mesti kegemarannya lah. Okey, durian lagi? Nenas? Yes. Peaches. Lagi? Grapes. Tak ada minat buah apple dalam ni sedih kan? Saya minat tiger buah apple. Sedih kan? Tak ada geng. Okey. Bayangkan majoriti suka buah durian tu Majoriti lah suka buah durian. Okey, sekarang ni bayangkan depan anda atas meja sekarang ni ada buah durian. Dah kupas dah pun. Wangi kuning, wangi pelik sikit bau durian wangi. Buah durian kuning, dia punya tu lemak, dah terbuka, kucing tidur. Buah dia punya isi tu lembut, bukan yang keras tu. Ada sentuh pun dah macam, dia punya tu dah macam kering dah dia punya tu Anda pegang buah tu, anda nak, anda rasa tu. Maksudnya saya gambarkan kepada anda perfect condition of durian now. Depan anda sekarang ni, anda dah pegang ulasannya pertama,
anda ngap, anda rasa apa? Soalan saya nak tanya sebenarnya adalah, apa yang terukir kat wajah anda ketika itu? Apa yang terukir pada wajah anda ketika itu masa dapat the first bite of durian? Tak, yang terukir kat wajah, terukir kat wajah. Anda dah ngap dah sopan yang pertama ni. Amba buat apa takkanlah? Tentu je. Perfect condition, kucing tidur, dia punya tu semua dah komplit dah. Anda ambil, ngap sekali, takkan bukan dah bela je. Tentu je. Apa yang terukir kat wajah anda ketika itu? Layu? Tanah? Mata. Mata layu. Sedap kat istilah tu. Mata layu macam ni maksudnya. Kita punya tu macam sedap ni buah ni. Tak? Kita pun tersenyum. Tak? Dapat sedap sangat buah ni. Tak? Puas kan? Baru satu suap, baik nak suapan kedua. Ada yang tak puasa pula ini. Saya rasa cerita benda ni dalam bulan puasa kan. Cerita dalam bulan puasa habis orang sekalian. Tak puasa lagi. Okey. Soalan saya. So inilah gambaran fakihun sebenarnya. Gambaran fakihun bukan nak refer pada buah tu. Kamu sibuk dengan, bukan sibuk dengan buah-buahan. Kamu sibuk senyum macam tadi. Kan first bite buah-buahan tu, kamu macam mana senyuman dan gambaran muka kamu tu, kamu akan sibuk macam tu. Macam the first bite tadi, sibuk tersengih macam tu. Mana puas tu, setiap masa sibuk rasa puas macam tu. Apa mata kuyu? Mata apa? Mata layu. Mata layu, setiap masa mata layu macam tu. Sibuk mata layu. Istilah daripada puan belakang. So sibuk macam mana? Sibuk bermata layu. Okay? Puas tak puas tu sibuk bermata layu. Macam tu nikmat dan syurga. Ibaratnya macam kepuasan masa the first bite of the perfect condition of durians. Bukan durian tu, durians. Okay? Dah Inggeris sangat kan? Inggeris dalam bahasa durian dalam bahasa lain benda kan? Durian. Sama je kan? Ke ada bahasa lain? Manggis dalam bahasa Inggeris apa? Mangosteen. Saya ingat ke tak ada dalam bahasa Inggeris? Mangosteen kan? Okey, so buah-buahan durian. So ayat tadi saya terjemahkan dalam bahasa yang baru untuk dapatkan nikmat dia, resepi baru ataupun rencah dia adalah, sesungguhnya ahli syurga al-yaum, pada hari ini, mereka sibuk mata layu. Dengan nikmat tu satu dah. Maksudnya adalah mereka sibuk rasa puas. Kita takkan dapat rasa nikmat dalam membaca, kita kata dengan nikmat. Tapi apakah nikmat tersebut sampai Allah guna perkataan fakihun? Sepatutnya kalau kata nak nikmat tuan, maksudnya kalau kata sibuk dengan nikmat, sepatutnya Allah ganti je fakihun tu dengan al-yaum fi syughulin bin ni'mah, dengan nikmat-nikmat. Tapi Allah tak directly sebut nikmat, Allah ganti dengan fakihun dekat sana. Supaya nak rasa gairah dengan syurga tu, Allah kata kamu akan sibuk tersenyum dalam syurga. Dah rasa best belum? Ni level 4, gear 4. Dah rasa best belum? Nah, saya habiskan kuliah saya dengan satu lagi yang lebih best. Ayat seterusnya. Fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik muttaqi'un. Mereka ni refer pada siapa? Ashabul jannah lah. Mereka wa azwajuhum, dengan pasangan mereka, fi zilalin, di bawah teduhan, alal araik, di atas permaidani lembut ataupun di atas tempat yang lembut. Kata ulama nak bagi pendapat katil je, ataupun di atas sofa. Alal araik muttaqiun, sedang bersandar-sandar. Anda pernah dengar tak masa time sekolah dulu ke, pengasuh pernah dengar tak orang kata larangan kita bersandar dalam masjid? Pernah dengar tak? Sebab bersandar ni amalan di syurga je. Kat dunia ni ada orang duduk tegak kita bersandar, sebab syurga ni amalan syurga ni mereka bersandar-sandar. Sebab itu masa Nabi Isra' dan Mi'raj, anda ingat peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengok apa? Apa yang dirakamkan masa Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim? First kali Nabi nampak, bila bertemu dengan Nabi masa Isra' dan Mi'raj,
Nabi Ibrahim sedang bersandar. Sandar. Sebab bersandar ni amalan syurga. Okey. Dah sebes belum? Mereka dan pasangan-pasangan mereka di bawah teduhan atas katil, atas sofa, bersandar-sandar. Dah sebes belum terjemahan ni? Best tak? Nak saya tambah rencah sikit. Rencah baru. Satu, Allah bagi tahu mereka ni dengan pasangan-pasangan mereka dah ramai. Dan pasangan dah ramai. Ada araik di bawah teduhan. Ada rasa apa duduk di bawah teduhan? Kita tengah panas ni, tengah panas-panas, tiba-tiba duduk bawah teduhan pokok yang rendah. Rasa apa? Nyaman. Dia bukan sejuk, dia rasa nyaman kan? Walaupun tak ada angin yang bertiup, tapi dalam terik yang panas, bila masuk dekat bawah teduhan, dia akan rasa sangat nyaman. Satu, fi zilalin alal araik, lembut. Saya mudah katanya atas katil lah, boleh? Jemaah atas katil, boleh tidak faham? Katil ataupun sofa, muttaqi sudah bersandar. Sebab dia ada kaitan dengan seterusnya, lau fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Maksudnya, if you want something dekat dalam syurga, you can ask anything. Happy? Dah happy no? Kalau kamu nak something dalam syurga, minta aja apa saja. Suka? Suka tak? Kalau saya datang ke terjemahan kedua, anda mungkin tak suka. Nak tahu tak? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ma maksudnya adalah manafi. Kamu dalam syurga, terjemahan pertama kata kalau kamu dalam syurga, ma yad'un, you can ask anything. Ma, apa-apa je. Tapi ma di sana maksudnya dengan manafi juga. You cannot ask anything. Dalam syurga, kalau kamu nak something, you can ask anything. Terjemahan pertama ke kedua? Anda, saya beri pilihan pada anda. Pertama kata kalau nak something, minta je apa saja. Terjemahan kedua sebut kalau kamu nak something, tak boleh minta. Kamu nak terjemahan pertama ke kedua? Siapa nak pertama kat tangan? Kedua. Ada seorang nak yang kedua, dahsyat. Tak nak minta lah. Kalau saya pun diberi pilihan, saya nak terjemahan yang kedua. Ustaz tak nak minta apa-apa. Sebab itu lagi best. Sebab kamu, terjemahan pertama, kamu kena minta kalau kamu nak something. Tak boleh minta, miss. Tak perlu minta, dah sampai dulu. Kamu tak perlu minta, benda tu dah sampai dulu. Terdetik sampai. Tak perlu minta dah. Sebab pertama ke kedua? Betul kan? You cannot ask anything means that kalau kamu nak something, terdetik je dalam hati, sampai dah pada kamu. Tak perlu minta. Tanya adik pilih terjemahan yang kedua. Adik ke kakak? Terima kasih. Jadi saya gambarannya, satu, anda dekat atas katil ataupun sofa setiap masa tau. Setiap masa dekat atas sofa dan atas katil, di bawah teduhan. Dan bila anda makan buah-buahan, ingat tak buah-buahan tadi? Makan durian yang mata layu tadi tu, dah sibuk dengan mata layu makan durian, makan pula atas katil bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Kalau kamu nak samping, tak perlu minta, benda akan sampai. Dan meronokkan kamu makan tu atas katil tau. Kita kat dunia ni makan atas katil kena malu lah. Mak kata, bersemut katil tu. Betul tak? Anda pun biasa pesan kat anak-anak kot, makan atas katil bersemut. Tapi kat dalam syurga makan je atas katil tu. Bayangkan katil tu cadar putih. Sekarang ni bayangkan sikit. Katil tu cadar putih. Makan durian mata layu. Tangan kotor tu sebab tangan dah kena durian tu, makan berapa belah tu. Dah makan, dah puas, anak pergi dapur ke? Biasa kalau kita kat dunia dah makan kotor, tangan kotor, nak buat apa? Ni pergi basuh kan? Kamu dalam syurga tak pergi basuh, lap je tercadar. Lap sampai bersih. Macam boleh tak? Tangan kotor anda tadi tu, anda lap je atas cadar. Boleh tak? Nak kena marah mak kita. Makan tak katil pun tak boleh. Takkan tangan kotor yang dengan durian tadi yang mata layu tu, anda lap je atas katil tu. Boleh tak? Dia bukannya pasti buat kot, tapi boleh tak untuk anda? Tangan kotor dengan durian tadi tu, lap je atas katil tu. Boleh tak? Boleh lah.
Sebab dalam syurga Allah matikan kekotoran. Tak ada maksud kotor dalam syurga. Semua bersih dalam syurga. Nikmat Allah bagi, semuanya bersih dalam syurga. Allah Rabbi. Anda makanlah durian mata layu sekalipun, tangan kotor terlap di atas cadar tu. Dah jadi punchline dah mata layu kan. Terima kasih perempuan mencadangkan nama mata layu. Saya akan pasarkan mata layu ini kepada dunia, insyaAllah. Okey? Jadi itulah gambaran syurga, kawan sekalian. Anda tak perlu minta untuk kesampai. So ini cara kita pandang Quran. Kita baca surah Yasin, selalu dah baca surah Yasin. Tapi pernah tak kita feeling motivated like this? Pernah tak kita rasa termotivasi cara kita membaca tentang ayat syurga pada hari ini? Kita setiap mana Jumaat, kita lalu ayat ni. Ataupun bila-bila ada surah Yasin, kita lalu ayat Inna Ashabal Jannah. Tapi persoalannya, dapat tak motivasi kita syurga daripada ayat yang kita baca? So inilah conclusion saya adalah, ramai orang baca cerita 3D. Kita dah dapat cerita 3D daripada Allah SWT, tapi masalahnya kita tak pakai cermata yang betul. Tak pakai cermata yang betul. Kita beli mahal macam mana sekalipun, tapi kalau cermin mata tu bukan untuk 3D, anda takkan nampak keindahan cerita. First kali pakai cermin mata yang betul. Pakai cermin mata yang betul. Maksudnya apa? Pandang Al-Quran, baca Al-Quran, pastikan tools ataupun alat kita membaca Al-Quran, ilmu-ilmu yang kita baca tu pastikan betul. Belajar ilmu tajwid, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu terjemahan, belajar ilmu makhraj, barulah kita dapat baca Al-Quran dengan tools yang betul, dengan cermin mata yang betul. Yang kedua, ada orang pula dia dah ada tools, dia punya ilmu tajwid dah kemas, ilmu tafsir dia dah ada, ilmu terjemahan dah ada, ilmu makhraj dah ada, semua ilmu tentang ulumul Quran semua dah ada. Tapi masalahnya cermin mata yang dia pakai itu berhabuk. Apa maksud dia? Dia pula dah ada ilmu tapi tidak amalkan, sehingga berhabuk ilmu dia. Pastikan dah ada tools yang betul. Pastikan kita sentiasa tak pastikan cermin mata kita berhabuk. Apa tanda cermin mata itu kena elakkan cermin mata berhabuk? Kena seselap ataupun kena sentiasa guna. Jangan biarkan tak guna. Bila tak guna tu akan jadi berhabuk tu. Kalau kita sentiasa guna, kalau ada habuk sedikit pun lekat kat cermin mata kita, saya rasa kat sini ramai pakai cermin mata, ada habuk sikit sebab kita biasa guna cermin mata kan. So bila ada habuk sikit dekat mata kita akan keluar, kan takkan lap. So elakkan daripada kita lama tak guna, supaya benda tu akan jadi berhabuk teruk. Tapi ada pula yang bila dah ada tools yang betul, dah ada ilmu alat yang betul, mereka pakai dia, mereka elakkan habuk tu daripada berhabuk cermin mata tu, tapi dia guna dengan cara yang salah. Cara yang salah ni sama dia, mereka tidak menerima kebenaran. Mereka baca Quran, mereka nampak kebenaran depan mata mereka, mereka ada ilmu yang Allah Ta'ala anugerah kepada mereka, tapi mereka tidak membuka hati mereka untuk kebenaran. Okay? Jadi biarlah kita baca Al-Quran, pastikan dengan tools yang betul, dengan alat yang betul, dengan ilmu yang betul. Yang kedua, selalulah kita membaca Al-Quran dengan amalan-amalan yang baik, dengan konsisten, tidak tinggal Al-Quran. Yang terakhir sekali, pastikan kita buka hati kita untuk menerima kebenaran dan ibrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila baca Al-Quran, bukan kita kena buka dua mata ni je, kena buka dua mata yang ada kat dalam hati kita, supaya nampak keindahan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Saya rasa inilah special edition yang saya nak bawa kepada anda semua sebelum bulan Ramadan. Bulan depan ada lagi, bulan depan, minggu depan akan ada lagi kan, kuliah daripada Ustaz mana ya, tak tahu lagi kan. Jadi mungkin sebelum bulan Ramadan ni saya nak mohon jutaan kemaafan kalau anda kata salah silap daripada saya sepanjang saya mengerjakan kuliah ni. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Semoga semua sudi memaafkan saya, dan saya harapkan Allah memurnikan kemaafan dan keampunan daripada Allah kepada anda semua disebabkan mulianya hati yang bersedia memaafkan saya. Okay? Sebab ramai orang mudah meminta maaf tapi sukar untuk memaafkan. Kalau boleh, maafkan saya itu dalam melupakan juga, seperti mana al-afiyah tadi, al-afu ni seperti mana Allah anugerah kepada mereka yang berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Moga-moga kita dapat keampunan, bukan sekadar keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rezekikan, Allah padamkan, Allah lupakan segala kesilapan kita dengan padamkan segala kejahatan kita daripada kita as-sijil. Seterusnya teman sekalian, saya harapkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik pada kita, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan kita bulan Ramadan. Ada berapa hari je lagi bulan Ramadan ni? Kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan kita dengan Ramadan,
Sebab mereka yang masuk pada madrasah Ramadan, Allah telah bersedia untuk dia untuk menerima dalam syurga Allah SWT. Sebab apa? Allah tutup pintu neraka, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan akhir sekali, jadilah kita hamba kepada Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Sebab Ramadan dia akan habis, dia akan pergi, tapi Allah akan kekal. Maka jadilah kita hamba Ramadan, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba kepada Ramadan. Jangan kita duk pulun ibadah bulan Ramadan je, luar Ramadan tidak jadi diri kita dalam bulan Ramadan. Okey, insya-Allah sekalian saya dapatkan ada manfaat. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Saya rasa anda semua dah dapat mesej saya kan? Sudilah kiranya mohon sekalian untuk menyumbang, sebab Ramadan tu makin hampir. Jadi sebenarnya finalize untuk kutipan tu minggu ni. Saya harap kalau yang ada memilih untuk bank in, saya harapkan anda semua maklum kepada nombor saya dah tu. Okay, maklum kepada saya sebab saya nak kira siap-siap. Sebab kalau saya nak setiap update ataupun buka akaun, saya tak siap masa boleh buka akaun. Jadi saya harapkan anda semua update. Bukan nak riak ataupun nak bangga dengan jumlah anda semua masukkan itu, tapi untuk maklumkan, untuk memudahkan saya. Saya doa kepada Allah SWT, itulah selamat akhirat pembawa sekalian, dan itulah penyelamat pembawa sekalian daripada masuk daripada api neraka Allah SWT. Dan itulah juga asbab Allah memudahkan jalan untuk syurga Allah SWT. Bukan syurga paling biasa, tapi syurga yang paling tinggi, insya-Allah. Sebab harta ini, apa yang kita beri pada orang itu adalah, itulah hak kita sebenarnya. Dan saya juga buka sekali lagi lah, kalau ada muslim nak berikan cash juga, saya buka segala bentuk sumbangan, cek, cash ataupun dalam bentuk bank in. Terima kasih muslim yang sudah menyumbang. Saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah antara asbab muslim tidak jilat ataupun disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku qauli hadza. Semua ada soalan nak tanya? Saya tak adil kalau tak ada soalan. Umat sekalian, kalau ada yang berdekatan ataupun ada kelapangan, saya ada kuliah yang bulanan dan konsisten di KPJ Ampang Puteri. Tahu KPJ? Okay, kalau anda semua berkelapangan, setiap minggu kedua hari Selasa, antara waktu zuhur tu saya ada beri kuliah dekat sana. Dekat sana saya sentuh topik ataupun surah Luqman, ibrah parenting daripada surah Luqman. Nak belajar parenting, boleh belajar daripada surah Luqman. Okay, dan saya pernah sentuh pasal surah Al-Kahfi. Apakah ibrah daripada 4 cerita surah Al-Kahfi? Ada 4 cerita daripada surah Al-Kahfi, tahu tak? Ada 4 cerita. Cerita apa yang pertama pada surah Al-Kahfi? Cerita Ashabul Kahfi lah. Yang kedua, Nabi Musa cerita yang ketiga. Sebelum Nabi Musa cerita apa? Cerita apa tu? Betul hati cerita tu, tapi ada tajuk cerita tu Ashabul Kahfi. Yang kedua, cerita pasal pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun. Yang ketiga pasal Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang keempat, cerita apa? Zulkarnain. Siapa sebut ni? Zulkarnain. Betul. Ada 4 cerita dalam surah Al-Kahfi. Kita baca setiap malam Jumaat atau setiap hari Jumaat. Mesti ada ibrah daripada cerita ni, insya-Allah. Akan datang kalau diberikan masa dari Allah SWT, kita akan bincangkan topik ini dekat dalam kelas ni, insya-Allah. Saya janjikan 2 surah pada anda selepas surah Yusuf, surah Al-Kahfi dengan surah Luqman. Surah Luqman, insya-Allah. Jadi ada soalan, tak ada soalan, pasti saya doakan kita dapat bertemu dengan Ramadan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Terima kasih bagi siapa yang menyediakan LCD. Sebab kalau kita teruskan surah Yusuf, mesti banyak saya akan paparkan slide-slide. So tunggu untuk masa akan datang, insya-Allah. Moga kita bertemu lagi panjang umur. Kullu Ramadan wa antum bi alfi khair. Saya doakan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis on time kan? Dah masuk dah kan? Asal kan? First time saya on time. Kalau dia cek ke apa ke boleh. Terima kasih semua sekalian yang sudah menyumbang. Sangat-sangat menghargai. Ataupun media. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oh ya, satu lagi Muslim. Saya nak mohon doa sedikit pada semua sekalian. Malam ni saya nak flight ke Kedah. Ada jemputan kat sana. Terima kasih selamat sampai, insya-Allah. Itu je. Untuk dapat